Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 16 Disember 2023. 10 mahasiswa sarjana pentadbiran perniagaan MBA dari Pusat Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan GSB berjaya mengumpul dana RM75,000 untuk inisiatif pemuliharaan penyu. Penyerahan dana kepada lembaga pemegang amanah Taman Sabah disempurnakan Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabaricik. Menurut Timbalan Dekan Akademik UKM Dr. Mara Ridwan C. Abdul, dana tersebut akan digunakan bagi menaja 500 sangkar penyu sekaligus membantu pengurusan Taman Pulau-Pulau Penyu TPPP memberi perlindungan dan pemeliharaan spesies penting dalam ekosistem laut yang semakin terancam di sekitar Pulau Bakungan Kecil, Selingan dan Gulisan. Projek pemeliharaan penyu ini bukanlah satu projek sosial dan sekitar yang pertama. Sebelum ini kita telah terlibat dengan program beruang matahari di Sipilok dan juga projek penanaman pokok di sepanjang sungai Kinabatangan. Beliau menyatakan kepada pemberita selepas majlis penyerahan dana dan perasmian aktiviti sukarelawan legasi penyu, tekad bersama memelihara disandakan. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Sabri berkata Felda sentiasa komited melaksana komitmennya terhadap konservasi dan kelestarian alam sekitar, termasuk di lautan. Soal hubungan yang saya sebutkan, hubungan bukan antara manusia dengan manusia tetapi manusia dengan alam sekitar. Itu mesti dikekalkan, mesti dibangunkan, mesti dijalinkan dengan baik. Dan komitmen ini menjadikan satu daripada dasar penting dalam Felda itu sendiri. Peserta Indonesia mengungguli pertandingan kaligrafi Islam Had Nusantara Sabah Malaysia kali ke-8 2023 dan pertandingan Had peringkat Borneo 2023. Kategori Had Nasak dimenangi Ravi Pratama Putra, manakala kategori Kufi dan kategori Diwali Jali masing-masing dimenangi Teguh Prastio dan Muhammad Alfin Najih. Mereka menerima hadiah wang tunai RM6,000, trofi dan sijil. Bagi pertandingan Khat Borneo kategori Khat Kufi pula Johan dimenangi peserta dari Tawau, Najib Daruni Cece Mustafa. Beliau memenangi hadiah wang tunai RM3,000, trofi dan sijil. Manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi Syahril Azrin Sipri dari Beaufort dan Siti Nurajima Awang Haji Hamdani dari Brunei Darussalam. Mereka masing-masing memenangi wang tunai RM2,000 dan RM1,500 beserta trofi dan sijil. Hadiah kemenangan disampaikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Esko Pendidikan dan Hal Ehwal Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Kota Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, Datuk Arifin berkata kesedaran dan minat masyarakat terhadap seni khat semakin meningkat. Ia dilihat menerusi pertambahan jumlah penyertaan pertandingan daripada 60 penyertaan tahun lalu kepada 90 tahun ini. Makin ramai yang meminati bidang ini dan makin ramai penyertaan dalam bidang ini. Dan inilah yang kita mahu. Yang kedua, kita meneruskan latihan atau bengkel kursus untuk para peserta dan mereka yang terlibat di negeri ini dan juga melibatkan rakan-rakan dalam Borneo. Karya yang memenangi pertandingan ini akan didokumentasikan untuk dikongsi kepada masyarakat sebagai salah satu inisiatif memperkasa kesenian khat di Sabah. Program Big Sabah Sale yang bermula semalam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu menyasarkan hasil jualan RM1 juta sepanjang 3 hari penganjurannya. Ia disertai usahawan tempatan dan negara jiran Indonesia, Brunei Darussalam dan Thailand melibatkan 250 gerai. Semoga dengan adanya exhibition begini ni dapat memberi orang bilang ni peluang kepada entrepreneur ni, usahawan untuk menunjukkan sebenarnya kita ada produk yang berkualiti. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian Big Sabah Sale yang disempurnakan isteri Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salag di SICC Kota Kinabalu. Program berkenaan secara tidak langsung membantu usahawan mempromosikan produk mereka sekaligus menjana pendapatan lumayan. Dia bagi banyak peluang lah untuk kepada kami macam yang peniaga-peniaga kecil ini untuk cari business market, business matching. Kemudian pada masa yang sama kan
kita juga dapat berkenalan dengan vendor-vendor yang baru yang lain. Untuk sasaran saya, macam saya pengusaha lemang tradisional dan pengusaha bahulu legend. Untuk 3 hari ini saya bawa 1,000 pack dan sasaran mesti habis jual lah dan semua orang boleh rasa produk dari Keningau. Untuk mempromosikan produk-produk yang berada di Sabah, produk-produk tempatan dan juga awareness untuk Sabahan lah yang kita ada big sales untuk hujung tahun ni dan actually big sales ni dari semua lapisan, ada fashion, ada electrical, semua benda ada di sini. Pelbagai rancangan menarik disusun atur Keningau FM tahun depan bagi mendekati pendengar khususnya di kawasan pedalaman. Antaranya rancangan 34 Jam Kita Suka yang akan bersiaran setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula pukul 3.40 hingga 4.14 minit petang di frekuensi 94.7 RTM Klik dan pelbagai platform media sosial. Pengurus Keningau FM Florence John Luan berkata, rancangan baharu tersebut yang dilancar serentak di kesemua 34 stesen radio seluruh negara akan diisi dengan temu bual bersama tetamu dari pelbagai bidang termasuk ekonomi, keusahawanan, pelancongan, kesenian dan budaya serta sejarah. Florence ditemui pemberita sempena Majlis Jamuan Apresiasi Kaki Tangan Keningau FM dan sambutan akhir tahun 2023 di Keningau. Keningau FM mula bersiaran pada tahun 2009 bermula pukul 6 pagi sehingga 7 malam melibatkan siaran bahasa Melayu, dusun dan murut. Hasil karya Saiful Zuan bertajuk Anak Kampung muncul Johan Anugerah Filem Pendek Terbaik sempena Third Golden Wing Award Goa Anjuran Kinabalu Film and Video Association KKFVA. Saiful membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 beserta piala. Tempat kedua pula milik filem Aina in Whispers of Borneo arahan Jeremy Tan, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Kinam. Jeremy dan Kinam masing-masing membawa pulang wang tunai RM5,000 dan RM2,000. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib. Turut disampaikan pengiktirafan kepada pelakon wanita dan lelaki harapan, pengarah terbaik, sinematografi terbaik, pengeditan terbaik dan anugerah pilihan rakyat. Bercakap kepada media, Dato' Azmir berkata, hubungan kerjasama Finas dengan pelbagai agensi di negeri ini membolehkan industri perfilman dibangunkan untuk jangka masa panjang. Daripada segi sudut ekonomi industri, saya rasa banyak peluang dengan kalau kita lihat di segi content, idea creation, sebenarnya daripada Sabah dan Borneo ini banyak cerita-cerita yang menarik. Sebanyak 24 penyertaan diterima, rata-rata hasil karya menunjukkan peningkatan kualiti dalam penerbitan, visual serta skrip. Kontingen daerah Membakut menyasarkan 10 pingat emas dalam Tamasya Sukan Sabah 2023 Saga yang akan berlangsung hari ini hingga 22 Disember depan. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pihaknya menetapkan sasaran itu memandangkan kontingen tersebut culung kali menyertai acara berkenaan. Saga pada tahun ini akan dapat membawa nama bagi Membakut, kedua image bagi Membakut, ketiga sekurang-kurangnya dapat mengeratkan atau memperkenalkan pasukan dari Membakut dengan pasukan-pasukan yang lain. Yang sangat penting bagi saya Saga ini ialah mengeratkan hubungan silaturahim antara pasukan. Dato' Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat pegawai daerah Membakut dan ketua-ketua kontingen Saga Membakut di Kota Kinabalu. Dato' Arifin turut mengumumkan insentif kepada atlet yang mendapat pingat iaitu bagi sukan individu pingat emas RM1,000, perak RM500 dan gangsa RM300. Sementara itu pegawai daerah Membakut berangkap ketua kontingen Ibrahim Turki berkata para atlet dapat mempamerkan aksi cemerlang selain semangat kesukanan berpasukan yang tinggi. Kita mengambil 10 acara, 5 yang wajib dan 5 yang pilihan lah. Kita mengambil bola sepak, olahraga, petang, silat, golf,
ada beberapa sukan yang lain lagi lah. Tapi kita mengambil 10. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.